min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita baca satu kisah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Kalau Arab sebutannya betulnya Umar bin Abdul Aziz. Okey, naqra hadhihi al-laila hadhihi al-qissah. Kita cuba faham kisah ini. Dalam masa yang sama kita mengulang kaji apa-apa perkataan yang berkait dengan masdar yang telah pun kita bincang pada sesi yang lepas. Baik. Untuk memulakan sesi kita, nama tokoh ada sebahagian yang kita boleh nak baca hujungnya dengan tanwin. Okey. Okey, seperti kita Khalid, Khalidun. Okey. Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalidun bertanwin. Okey, macam Nabi kita Muhammadun. Okey, dibaca dengan tanwin. Bapa saudara Nabi Abbasun bertanwin. Okey. Sebahagian sahabat, sebahagian nama tidak dibaca dengan tanwin. Okey, termasuklah Umar. Okey, Umar. Ain mim ra. Jadi kita tak baca Umarun sebagaimana kita baca Muhammadun, Khalidun, Abbasun tadi. Okey, dibaca Umarun. Baik. Jadi perkataan Umar ini dia datang di atas wazan yang tertentu. Apa wazan dia? Wazan dia ialah fu'al. Okey, kita timbang dengan wazan fu'al, fu'al. Ini sebarang kata nama khas bagi orang seperti Umar dibaca mengikut wazan fu'al. Okey, fu'alu. Lam tidak dibaca dengan tanwin. Maka Umar dibaca Umaru, baca baris satu sahaja. Nama khas yang lain bagi berhala. Zaman jahiliyah banyak berhala. Al-Manatu, Al-Uzza wal-Manatu. Satu berhala yang besar dikenali sebagai Hubal. Okay, Hubal. Ini berhala besar zaman jahiliyah. Juga dibaca dengan Hubalu. Okey. Hubal. Bukan Hubalun. Jadi huruf lam yang di hujung itu dibaca dengan baris satu sahaja. Kalau kita lihat kepada senarai planet. Okey, senarai planet zaman Arab jahiliyah dulu, nama sebahagian planet yang kita kenal pada zaman sekarang telah pun disebut dalam syair-syair pada zaman dahulu. Kerana sebelum Nabi lahir, golongan jin dia masih lagi diizin naik ke langit. Jadi bila Nabi lahir, jin pun disekat daripada naik ke langit, dihalang dengan lontaran batu berapi oleh malaikat yang menjaga angkasa. Jadi semasa sebelum itu jin dapat naik ke langit, dia mencuri berita-berita langit, mendengar berita-berita langit. Okey, jadi jin tahulah nama-nama planet yang ada di sana dan dia maklum kepada penduduk bumi. Antara nama planetnya ialah Zuhal.
Okey, dibacanya Zuhalu. Okey, jadi Zuhalu. Bukan Zuhalun. Maka ini yang saya sebut sebahagian daripada nama khas yang tidak boleh dibaca dengan tanwin bagi huruf akhir. Kerana ia disebut atau dibina mengikut wazan fu'al. Okey. Nama tokoh yang kita bincang pada malam ini namanya ialah Umar. Bila kata Umar ini kita ganding dengan bin. Dalam kaedah binkan seorang anak kepada seorang ayah yang sah mengikut nasab. Jadi kita letak bin tanpa menulis alif. Okey? Tanpa kita tulis alif. Baik. Jadi kalau kita sebut Muhammad. Okey. Muhammadun. Dal dibaca dengan tanwin. Kita pun letak bin. Muhammad ni bin apa? Jadi jangan tulis alif. Dia anak lelaki yang sah mengikut nasab kepada nama seseorang. Muhammad bin Hasan contohnya. Jadi Muhammad ini anak lelaki kepada Hasan. Jadi kita tak boleh tulis alif. Kalau tulis alif macam ni salah. Kalau tuan-tuan tulis macam ni, bermakna Muhammad ni bukan anak sebenar si Hasan. Jadi kalau kita nak buat anak sebenar, ni ayah dia, maka tak boleh tulis alif. Sebab itulah sebut. Kita menasabkan anak kepada ayah. Jadi kalau sebut Musa, Isa bin Maryam. Dalam Al-Quran, Isa bin Maryam, dia ada alif. Okey, Isa. Lepas tu, ada bin dah. Tapi bin ni mesti dengan alif. Sebab dia dinisbahkan tak kepada ayah, kepada mak dia. Walaupun ni mak betul, tapi kaedah menasab mesti kepada ayah. Jadi mesti ditulis alif. Okey. Baik. Jadi memang kata Muhammadun ini, tuan-tuan, dia dibaca dengan tanwin. Asalnya. Jadi bila kita guna bin, Muhammad bin anak lelaki kepada Hasan, jadi untuk bacaan sambung menggunakan bin, ahli-ahli bahasa sepakat meringankan sebutan dengan dibuang tanda bagi depan satu. Dibuang satu bagi depan. Jadi tak perlu kita baca dengan nun kecil. Sebab ada orang dibaca Muhammadun ni belum. Itu salah. Okay, kalau kata salah tu kasar sangat. Itu kurang tepat. Jadi diizin dia buang untuk tujuannya untuk diringankan sebutan. Muhammadun Hasan. Okey. Jadi mana-manalah kata nama yang berakhir dengan tanwin di hujung. Okey. Kalau saya ambil Khalid. Khalidun. Gandingkan dengan bin. Jadi kita akan buang bagi satu. Okey. Khalidu benu. Aliyin. Contohlah. Sebab ada juga yang nak guna nun kecil. Nun kecil itu kita guna kalau sini ada alif. Contohnya begitu. Baik. Bagi kataan Umar,
Umar bin Abdul Aziz. Okey. Jadi mim ra dibaca baris satu. Tak. Umar bin. Okey, lepas tu Abdi. Baik. Kata Abdi ni maknanya apa? Hamba. Jadi kita menamakan orang, tak anak kita dan sebagainya. Bila kita guna abdi, hamba, kita gandingkan dengan salah satu daripada sifat Tuhan, nama Tuhan. Contohnya Al-Aziz. Minal Asma'il Husna, Al-Aziz maksudnya yang maha gagah perkasa. Jadi kita letaklah abdu kat depan, nak namakan seseorang. Nama apa dia? Abdul Aziz. Hamba Tuhan yang maha gagah perkasa. Jadi dah berubah daripada kata sifat ataupun nama khas bagi Tuhan. Bila ada abdu ni dah jadi nama khas bagi orang tertentu. Jadi di situ ada dua pandangan. Okey, pandangan pertama boleh dijarakkan antara abdu dengan Al-Aziz. Pandangan yang kedua kata disatukan. Abdu dengan Al-Aziz, okey, tidak ada spacing. Didekatkan. Seolah-olah kelihatan seperti satu patah perkataan. Okey, jadi dua-dua pandangan ni boleh pakai belaka, tak ada masalah. Tapi pandangan yang kedua ini lebih masyhur. Apa dia? Abdu dan Al-Aziz dirapatkan. Okey, tidak ada sebarang spacing antara dua patah perkataan sebab dia sudah menjadi satu nama khas bagi seseorang. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia banyak pintu. Babu Al-Malik Abdul Aziz, contohnya. Okey. Jadi dalam buku kita ni dah Umar bin Abdul Aziz, kalau dia buat bersebelahan tanpa spacing itu yang terbaik. Ni tanpa spacing saya buat. Okey. Mungkin menggunakan font tertentu jadi nampak tak boleh nak spacing. Mungkinlah jadi macam tu. Okey, saya bacakan kisahnya. Ba'dal khulafa'ir rasyidin bada'at fatratun jadidatun fi ad-dawlatil islamiyyati yutlaqu 'alayha ad-dawlatul umawiyyah. Ada yang baca ad-dawlatul amawiyyah. Dua-dua harus, tak ada masalah. Okey. Jadi kerajaan Al-Amawiyah ataupun Al-Umayyah ini tegak dan bertahan daripada tahun apa ni? Wahidin wa arba'in ila mi'atin wa thnaini wa thalathin lil hijrah. Ini tempoh kerajaan Ad-Daulah Al-Umayyah adapun Al-Amawiyah. Baik. Ba'da maksudnya apa? Selepas. Ba'dal khulafa'ir rasyidin. Selepas khalifah-khalifah yang diberi julukan Ar-Rasyidin. Maknanya apa Ar-Rasyidin? Yang pintar, yang bijaksana. Jadi nak jadi pemimpin umat yang besar, mesti dipilih dari kalangan pemimpin dan individu yang diakui bijaksana. Baik, Ar-Rasyidin dalam memimpin pelbagai tribes. Bada'at, selepas habisnya era Al-Khulafa'ir Rasyidin, bada'at fatratun jadidatun. Bermulalah satu era baru. Fatratun jadidah. Maksudnya apa? Era baru. Kataan fatrah ini maksudnya zaman. Okey, masa. Dan fatrah juga disebut satu istilah yang masyhur, diguna ketika terputusnya pengutusan Rasul. Bila Nabi tak diutuskan, kosong
tidak ada utusan, zaman itu disebut sebagai zaman fatrah. Itu makna kedua. Maka sebab itu berlakulah sedikit khilaf di kalangan ahli-ahli ilmu sejarah berkenaan dengan ibu dan juga ayah Nabi. Ke mana mereka? Pendapat yang kuat mengatakan mereka dikira sebagai ahlil fatrah. Okey, mereka hidup dikatakan pada ketika ketika al-fatrah, ketika tidak ada terputusnya Nabi. Taib. Jadi selepas Khulafa' ar-Rashidin bermula satu zaman era baru dalam kerajaan Islam, ad-daulatil Islamiyah, yutlaqu 'alaiha, dinamakannya. Yutlaqu 'alaiha, bahasa mudah, makna apa? Dinamakannya. Okey, dikenali sebagai ad-daulatul Umayyah. Baik. Dia bersempena dengan Umayyah, okay, Bani Umayyah. Maka dinamakan Al-Umayyah. Wa Umar bin, okey, dalam buku kita ni saya ambil daripada buku. Mesti dah. Kadang-kadang bila kita tarik, bila ada pihak yang tarik, kadang-kadang ada tersilap letak baris. Jadi baris yang betul Umar bin, ba itu mati, bukan ba di bawah. Okey, dan nun itu dibaca dengan baris depan. Okey, wa Umar bin Abdul Aziz min ashhari khulafa'i Bani Umayyah. Okay, dan Umar bin Abdul Aziz, okay, termasuk di antara khalifah yang terkenal dari kalangan Bani Umayyah. Baik, ashhar maksudnya paling terkenal. Kalau kita bersebut min ashhar, di antara pemimpin di antara khalifah yang terkenal. Jadi kataan ashhar ini kadang-kadang kita dengar masyhur. Masyhur. Apa dia masyhur? Orang yang terkenal. Masyhurun. Lebih terkenal ashhar. Lebih masyhur. Disebutnya apa dia? Ashhar. Seperti kita kata akbaru, lebih besar. A'zamu, lebih agung, lebih hebat. Okey. Kataan khulafa pula ialah jamak. Khulafa pula ialah jamak bagi khalifah. Okey. Kataan khalifah, kha lam ya fa ta marbuta. Khalifatun. Kataan khalifah ini merujuk kepada pengganti. Bila Nabi mati, wafat, maka dilantik, dibai'ahkan seorang pengganti. Pengganti Nabi itu disebut sebagai khalifah. Dan gelaran khalifah ini diberi dalam sejarah disebut Abu Bakar dipanggil sebagai Khalifatul Rasulillah. Bila naik khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak dipanggil Khalifatul Rasulillah. Era dia mula dipanggil Amirul Mukminin. Okey. Khalifatul Rasulillah ni dipanggil untuk Abu Bakar. Okey, tak apalah. Khalifatun, seorang khalifah. Kalau musanna dua orang, tambah alif nun. Khalifatan. Kataan khalifah ditulis dengan ta marbutah di hujung. Walaupun ada ta marbutah, dalam tradisi bahasa Arab diguna untuk pemimpin lelaki. Kataan ini diguna untuk orang lelaki. Okey. Baik. Jadi khalifatun jamaknya ialah khulafa.
Baik, khulafa. Khalifatun, ta di hujung dibaca dengan tanwin. Tuan-tuan buka dalam kamus mana-mana, khalifatun memang ta dibaca dengan tanwin. Manakala khulafa pula khulafa'u. Okey, huruf akhir di hamzah dibaca dengan baris satu sahaja. Kenapa berbeza? Insya-Allah kita akan bincang pada sesi-sesi akan datang sampai tajuk yang sesuai, iaitu tajuk Al-Mamnu' min as-Sarf. Okey. Bani Umayyah. Okey, kita selalu dengar ya Bani Israel. Ini Bani Umayyah. Okey, Bani Adam. Jadi ada orang tanya, Bani ni macam mana? Nah, dia macam mana asal perkataan? Jadi ada orang tak tahu, Bani Israel dia selalu sebut macam tu. Nak tahu juga macam mana asal dia. Okey, sebenarnya perkataan Bani ni mufradnya ialah Ibnun. Semasa kita tulis Ibnun, alif kena ada. Okey? Alifnya tanpa hamzah atas maupun di bawah. Tidak ada hamzah di bawah. Okey, jangan tulis hamzah. Tapi tetap dibaca dengan baris bawah. Ini hamzah wasal. Tetap dibaca dengan hamzah bawah kalau kita nak mulakan sebutan. Kalau tuan dah tahu dah, kita baca baris bawah, tak tulis baris bawah pun tak apa. Janji kita baca betul. Dia tidak mengikut kaedah huruf yang ketiga. Sebab apa tak ikut? Huruf yang ketiga di sini ialah nun. Nun ni kadang-kadang baca nun tanwin depan. Kadang-kadang baca nan tanwin atas. Kadang-kadang nin, ibnin baca bawah. Jadi huruf yang ketiga ini ialah huruf yang terakhir. Maka tidak boleh kita pakai kaedah membaca hamzah wasal mengikut kaedah huruf yang ketiga, sebab huruf ketiga di sini dia berubah mengikut keadaan. Dan jadi macam mana? Arab baca baris bawah. Jadi kita ikut. Okey, Ibnun. Jadi jangan tanda hamzah di bawah, salah. Okey, namanya apa? Hamzah wasal. Yang dalam Al-Quran ditanda dengan simpu. Baik. Musannanya seperti biasalah. Ibnani. Dua orang anak lelaki. Okey, jadi kalau musanna tambah saja alif nun, ada ya nun, sesuaikan posisi perkataan. Okey, jamaknya Arab sebut abnaun. Abnaun, pelik ya. Alif yang di awal ini dibaca bahagian atas dan mesti ditanda dengan hamzah. Okey. Bila tanda hamzah, dia bukan hamzah wasal. Dia terus dinamakan hamzah qata' sepanjang masa dibaca dengan baris atas. Baris atas yang kekal. Abnaun, dan hamzah yang di hujung pula tidak ada tongkat. Tidak ada huruf ya di sini, tidak ada huruf apa waw, tak ada. Okey, dia duduk di hujung dan dibaca dengan tanwin. Abnaun ini ialah jamak. Namanya jamak taksir. Baik. Ini ialah jamak taksir yang paling masyhur bagi perkataan Ibnun. Dalam Al-Quran perkataan ini berulang. Okey. Antaranya bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang degilnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu Nabi kita ni mengikut sumber kitab mereka. Bahkan mereka lebih tahu Nabi kita ini memang betul sepatutnya mereka beriman kepadanya, tapi mereka tak nak beriman. Allah kata, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi kita ini sebagaimana mereka tahu anak mereka. Bahkan lebih lagi. Okey, tapi mereka degil dan nak beriman. Jadi perkataan abna'a tu dalam Quran ada. Kata abna'.
Okey, baik. Ini yang masyhur. Jamak yang kedua ialah banun. Banuna. Okey. Ataupun boleh kita baca dengan banina. Okey, kalau macam ni bermakna dah dia mengikut kaedah jamak muzakkar salim. Kerana apa? Nah, di hujungnya ada kalanya ditambah waw nun dan ada kalanya ditambah ya nun. Waw nun dan ya nun ini tambahan bagi jamak muzakkar salim. Okey. Jadi dalam Al-Quranul Karim kata banun ada disebut. Begitu juga kata banin ada, dua-dua ada. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bila kita dibangkit di mahsyar nanti, di akhirat nanti, Allah Taala kata harta yang kita kumpul dunia dulu tidak mendatangkan manfaat. Tak boleh tolong kita. Nah, anak pinak pun tak boleh tolong kita. Disebutnya yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak lagi memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang dengan hati yang penuh beriman. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera, yakni beriman dan beramal. Jadi perkataan banun di situ ada diguna versi waw nun. Okey. Manakala dalam surah Nuh ayat yang ke-12 Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata bani. Okey, apa dia? Setelah Nabi Nuh alaihi salam dia menyeru kaumnya supaya beriman. Kaum Nabi Nuh tidak mahu beriman lagi. Hanya sebilangan kecil yang beriman. Jadi kaum dia buat jahat, buat kemungkaran. Lalu Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, minta ampunlah oleh sekalian kamu kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan dia mengampunkan dosa kamu semua sebab dia Maha Pengampun dan Maha menerima taubat. Jadi ayat berikutnya yursilis samaa alaikum midrara, dia pasti kalau kamu minta ampun sungguh-sungguh dia pasti akan menurunkan rezeki kepada kamu. Wa yumdidkum, itu ayat yang ke-12. Wa yumdidkum bi amwalin, dan pasti dia memberi bantuan dalam bentuk harta. Wa yumdidkum bi amwalin, apa tu, wa banin, dan pasti dia mengurniakan anak kepada kamu. Dalam ayat itu disebutnya wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini wa banin disebut dalam ayat yang ke-12 surah Nuh. Okey, jadi bila nak guna banun, bila nak guna banin, mengikut posisi kataan dalam ayat. Jadi nak bagi tahunya ibnun kita ada dua jamak. Jamak yang pertama iaitu jamak taksir, itu yang masyhur, dan jamak yang kedua jamak muzakkar salim. Okey, baik. Jadi dalam kaedah jamak muzakkar salim, dia punya nun tu kadang-kadang dibuang. Kalau perkataan itu dia berfungsi ataupun di-i'rab sebagai mudhaf. Okey? Jadi kalau kita ambil perkataan banu, banuna, lepas tu Israel. Okey, anak cucu Israel. Baik. Jadi patah yang pertama ini di-i'rab sebagai mudhaf. Nun bagi jamak muzakkar salim akan dibuang. Okey, akan dibuang. Sebab kataan ini di-i'rab sebagai mudhaf. Yang belakang ni mudhafun ilaih. Okey. Dibuang dan tanpa sebarang gantian huruf. Jangan tambah alif. Okey, dalam Quran ada alif, itu resam Quran. Resam imla'i, resam Usmani Quran, dia pelik sikit.
Tapi di luar Quran tidak ada alif. Okey. Jadi kalau kita buat banina ba nun ya nun. Tak, banina Israel. Jadi bila dia berfungsi sebagai mudhaf, nun akan dibuang tanpa gantian. Okey, jadi kita akan reti sikitlah. Ba nun ya. Tak. Jadi kita ubah suai sikit. Jadi ba nun ya. Dan mana nun yang akhir tu? Dibuang. Apa sebab? Sebab kata banin menjadi mudhaf. Maka nunnya dia buang. Maka tinggallah begini. Okey? Jadi bila orangnya kita, bani itu memang asalnya ada nun. Dia buang sebab dia menjadi mudhaf. Baik. Jadi ayat ini sebut min ashhari khulafa'i Bani Umayyah. Okey, dia termasuk dalam kalangan khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Okey. Umayyah itu nama orang, ya. Baik. Wa aktsarihim adlan, dan di antara yang paling banyak mempraktikkan keadilan dalam pemerintahan. Yattasilu nasabuhu li ummihi. Yattasilu nasabuhu li ummihi. Maknanya apa? Nasabnya bersambung. Okey. Bersambung sebelah nasabnya bersambung di sebelah mak dia ke bil khalifati Umar bin Al-Khattab, dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Bil khalifati Umar bil khalifati Umar bin Al-Khattab. Ba tetap dimatikan, buku kita ada silap. Okey, baik. Sebarang jawatan, gelaran, kita masukkan apa dia? Alif lam. Jadi Umar merupakan khalifah yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Lepas khalifah yang pertama Abu Bakar. Okey, maka datanglah Umar. Dibai'ahnya Umar menjadi khalifah yang kedua. Jadi Al-Khalifah ini jawatan, gelaran, pangkat dan sebagainya. Kita letak dahulu, okey, barulah Umar. Okey, Umar ini Umar bin Al-Khattab. Baik. Jadi sebelum ada apa? Ada harfu jar bi. Maka ta ini dibaca macam mana? Bil khalifati. Okey, bil khalifati. Dan Umar ini baca macam mana? Bil khalifati Umar. Okey. Jadi Umar, kita akan bincang akan datang. Dia ada satu tajuk yang bincang berkenaan dengan perkataan yang tak boleh dibaca dengan tanwin. Dan di sana ada perbincangan. Okey. Tak boleh baca tanwin. Kalau dia duduk pada posisi yang mesti dibaca bagi bawah, macam mana berlaku? Jadi, perkataan Umar ini, tuan-tuan, dia berada pada posisi hukum majrur, jar. Sepatutnya baca bawah, tapi tak boleh. Dibaca dengan bahagian atas. Bil khalifati Umar bin Al-Khattab. Okey. Nasabnya ada kaitan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lidzalika, oleh yang demikian, waritha anhu al-kathira min al-akhlaqil karimatin nadirati. Oleh yang demikian, Umar bin Abdul Aziz telah mewarisi daripada Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab al-kathira, banyak, minal akhlaqil karimah, akhlak-akhlak yang terpuji, an-nadirah, yang jarang-jarang dimiliki oleh orang lain. Nadir maksudnya yang jarang-jarang. Okey, dijumpai, dimiliki oleh orang lain. Okey, perkataan waritha, tuan-tuan. Jadi bila kita jumpa perkataan baru, termasuklah fi'il. Waritha ini fi'il. Okey. Waw, ra, tha. Jadi kalau tak ada baris, mungkin ada yang baca waratha.
Jadi Allah baca waritha, bukan waratha. Jadi kalau kita tak belajar dia punya wazan-wazan, mungkin kita tengok 3 huruf, kita kata macam wasala, dah kita pun baca waratha, itu salah. Okey, fi'il ini datang mengikut wazan waritha. Dibaca dengan wazan fa'ilah. Jadi waritha dibaca mengikut wazan fa'ilah. Okey. Kalau baca fa'ilah, tuan-tuan, kita ada 2 cara mudhari'. Fa'ilah yaf'alu, contohnya fahima yafhamu. La'iba yal'abu, syariba yashrabu. Okey. Rahima yawhamu, itu fa'ila yaf'alu. Ada satu lagi fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Jadi fa'ila ni dia ada 2 mudhari'. Sama ada boleh pergi kepada fa'ila yaf'alu ataupun yang kedua fa'ila yaf'ilu. Jadi waritha ini mudhari'nya ialah yarithu. Huruf tengahnya dibaca dengan baris bawah. Mengikut wazan yaf'ilu. Ain dibaca dengan baris bawah. Baik. Jadi kalau kita rasa berat, Al-Quranul Karim yang kita baca itu boleh bantu kita. Okey, sebab yalah kadang-kadang kita pun pening nak baca baris atas ke baris bawah. Jadi Quran bantu kita. Saya kata Quran bantu ni penting. Masa kita baca Quran tengok, berarti tengok. Ini kisah para nabi. Okey, diguna perkataan waritha dalam surah An-Naml. Wa waritha Sulaiman Daud. Wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Allah Sulaiman telah mewarisi kerajaan, ilmu dan juga al-hikmah, kebijaksanaan daripada ayahandanya yang merupakan seorang raja dan juga nabi. Nabi Daud alaihissalam. Jadi dalam ayat surah An-Naml itu disebutnya wa waritha Sulaiman. Kita tak baca wa waratha. Itu bukti. Bukti bagi fi'il mudhari' pula kita boleh dapati dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam di awal itu Allah Ta'ala memaparkan kisah Nabi Zakaria. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Okey, Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Zakaria. Itnada rabbahu nidaan khafiyya. Di mana Nabi Zakaria ini dia mengajak pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh, dengan suara yang perlahan dan mendayu-dayu. Dia minta Allah Ta'ala kurniakan kepadanya suriah. Jadi di sekolah ayat lepas itu dia kata, aku ni ya Allah telah pun tua, rambut dah uban dah, bini aku dah tua dah, pada adatnya memang tak ada dalam suriah, tapi aku nak juga kalau boleh. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Last sekali Allah Ta'ala pun utuskan malaikat datang jumpa dia, bagi tahu, menyampaikan berita gembira. Dalam ayat-ayat berikutnya disebutnya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Nabi Zakaria minta zuriat yang boleh mewarisinya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Itu dalam surah Maryam. Yarithu. Okey, jadi janganlah kita baca silap waritha yarithu, bukan waratha yarathu. Waritha yarithu. Okey. Perenggan yang kedua. Jadi tuan-tuan, kalau malam ni kita baca tak habis, kita boleh sambung akan datang insya-Allah. Ceritanya pendek tapi saya kena terang bagi detail. Perenggan yang kedua, Wulida Umar bin Abdul Aziz sanata wahidin
wa sittin lil hijrah. Okey. Wulida dilahirkan. Okey. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan. Bila dilahirkan? Sanata. Okey. Dibacanya sanata. Ta dibaca dengan baris atas. Apa sebab? Nah, okey, sebabnya kataan ini di-i'rab sebagai dharaf. Dia berfungsi sebagai dharaf. Dharaf apa ni? Dharfu zaman. Jadi ta itu dibaca baris atas. Jadi kita tak perlu lagi masukkan fi. Okey, fi tak perlu sebut. Jangan sebut fi sanata. Salah. Jadi kita boleh abaikan fi, tapi huruf akhirnya dibaca dengan baris atas. Terjemahnya ialah dilahirkan pada. Dalam kata sanata ini terkandung terjemahan ada makna fi. Tak perlu boleh fi. Itu. Okey, yang kita pernah bincang dulu tajuk dharfu zaman ataupun dikenali juga dengan nama yang canggih sedikit iaitu maf'ulun fi. Baik. Sanata wahidin. Okey. Jadi sebab apa kita baca din? Baca din sebab wahidin ini di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Okey. Jadi kalau kita sebut mudhafun ilaih, maka sanata ini juga merangkap mudhaf. Di samping dia baca baris atas kerana dia dharaf, maka dia juga di-i'rab sebagai mudhaf, wahidin mudhafun ilaih. Lepas tu kita jumpa wa kan? Wa. Wa sittin. Okey, tahun 61. Okey, jadi dia baca sittin kerana perkataan sittin ini mengikut hukum wahidin. Wahidin baca baris bawah. Kalau dia ni dibaca dengan tanwin, dia tetap hukumnya baca baris bawah. Sittin dia terlibat dengan kaedah jamak muzakkar salim. Dia kalau majrur mesti guna ya, bukan waw. Okey. Baik, manakala huruf ha di belakang itu tahun 61 Hijrah. Ha itu ada dua kaedah bacaannya. Ada yang bacanya sanata wahidin wa sittina hijriyatan, satu. Yang kedua dibaca sanata wahidin wa sittina lil hijrah. Okey, dua-dua boleh, tak ada masalah. Baik, fi Misra, di Mesir. Okey. Jadi kalau kita tengok kata Mesir, kenapa begitu? Tak, sebab apa tak baca ra dan baca baris bawah? InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sampai masa nanti, kita akan bincang kata-kataan tertentu tak, yang tidak boleh dibaca dengan baris bawah meskipun sebelumnya ada salah satu daripada kumpulan huruf jar. Kita akan bincangkan datang. Baik. Haitsu kana abuhu waliyan 'alaiha. Okey, di mana ayahnya tak menjadi gubernur di Mesir. Okey, kataan waliyan diterjemah sebagai gubernur. Baik, waliyan dalam bahasa lama gubernur. Dalam bahasa moden sekarang tak, kalau kita kata sebuah negara yang besar, jadi Mesir ini menjadi negeri. Jadi kalau kita kata kalau kita ni menjadi negeri besar lah, bukan gitulah. Okey. Haitsu kana abuhu waliyan. Jadi bila orang tanya kita sebab apa baca waliyan, maka kita jawab waliyan itu dah di-i'rab sebagai khabar kepada kana. Jadi kita kena ulang kaji tajuk-tajuk yang pernah kita belajar. Okey. Kana kita ada belajar dulu. Tapi kita belum belajar lagi dia punya rakan-rakan yang lain secara penuh. Okey. Kana dia ada apa? Dia ada isim dia. Yang pernah kita belajar dulu. Dia ada ismu kana. Dan dia ada apa? Khabar kana.
Isim kana apa hukumnya? Dia marfu. Okey. Khabar kana dibaca macam mana? Dah, mansub. Khabar kana mansub. Baik. Ni marfu. Yang ni mansub. Ingat kalau marfu biasanya baca bahagian depan. Kalau mansub biasanya baca bahagian atas. Gitulah biasanya. Okey. Kana abuhu. Mana isim kana? Isim kana dikira setakat waw. Abu itu ialah isim kana. Okey, marfu' bil waw. Marfu' bil waw. Sebab kataan abu ini dia tergolong dalam al-asma yang pernah kita bincang dulu, al-khamsah. Okey. Al-asma al-khamsah ada 5 kata nama. Kalau marfu' dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Okey, dia merangkap mudhaf, hu mudhafun ilaih. Manakala khabarnya ialah waliyan. Okey. Bila perkataan ni tak ada alif lam, di hujung dibaca dengan bahagian atas dua. Maka waliyan di'irab sebagai khabar kana mansub bil fathah. Baik. Berikutnya, waqad harasa waliduhu ala an yansha'a mundu sigharihi ala salahi wal istiqamati wat taqwa. Okay, saya ulang. Waqad harasa waliduhu ala an yansha'a mundu sigharihi ala salahi wal istiqamati wat taqwa. Okey, dan waw tu dan qad ini kadang-kadang kita dengar orang terjemah dengan makna sesungguhnya. Okey. Jadi tujuan ni datang untuk kuatkan kenyataan. Okey. Kadang-kadang diterjemah sebagai sesungguhnya. Kadang-kadang diterjemah sebagai telah. Tak ada masalah lah. Dan si ayah telah okey, harasa. Okey, memberi tumpuan, harasa memberi adapun konsen, sangat-sangat konsen. Okey, harasa. Mengambil berat. Okey. Ala terhadap ayyansha'a. Okey, ayah dia tu sangat mengambil berat supaya dia terdidik. Okey. Yansha'a ni maksudnya tarabba, dia membesar dan terdidik. Okey. Munzu sigharihi, sejak kecilnya, ala salahi, di atas jalan yang betul. Okey. As-salah. Wal istiqamati, dan istiqamah. Ya, ayahnya seorang yang sangat mementingkan okey, as-salah, ya, jalan yang betul, tak melencong, tak menyeleweng, dan dia suka, dia mementingkan istiqamah. Anak dia ni mesti istiqamah. Wa taqwa, dan juga berakhlak baik. Okey, dengan menghiasi diri dengan sifat at-taqwa. Okey, tuan-tuan, perkataan as-salah. Perkataan as-salah ini masdar. Okey. Masdar kepada sa lam ha. Dibacanya salaha. Okey. Ada sedikit perbincangan tentang baris. Tapi banyak dibacanya salaha. Okey, ada yang baca saluha. Tapi banyak yang baca dalam kamus sebut salaha. Dalam sebuah hadis ada sebut idza salaha sa'iru jasadi. Bila baik, maka baiklah semua anggota yang lain. Ala wahiyal qalb. Nabi kata itulah dia hati manusia. Dalam hadis yang panjang. Okey. Baik. Dia punya masdar salahan. Okey. Ni namanya masdar kia, masdar sama'in. Kenapa masdar sama'in?
kerana fi'ilnya ada 3 huruf. Okey? Jadi kalau masdar kita boleh guna tanpa alif lam, tak ada masalah. Kadang-kadang kita masukkan alif lam mengikut tempat yang sesuai. As-salah. Okey? Tapi jangan baca dengan ta marbutah. Itu jadi makna sembahyang. Okey. Istaqama. Allah istiqamah. Okey, semua maklumlah makna istiqamah. Istaqama istiqamatan. Okey, istiqamatan. Baik. Jadi perkataan istiqamah ni ada 6 huruf. Bermakna dia lebih daripada 3 huruf. Jadi kalau fi'il itu 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf dah belajar itu, maka di sana mesti ada wazan yang tertentu yang kita kena ikut. Maka ia bukan sama'i. Okey, dah belajar itu, ia merupakan masdarnya ialah masdar kiasi. Masdar yang kita kias kepada wazan yang tertentu. Jadi istiqamah ni masdar. Namanya masdarun kiasiyun. Okey? Dah kenapa ada ta marbutah? Sebabnya ketika fi'il madhi ada satu huruf illah. Mana? Alif itu. Maka ketika masdar muncullah ta marbutah. Okey? Baik. Wattaqwa. Taqwa juga masdar. Okey. فأرسله إلى المدينة المنورة لمجالسة بعض الصحابة. فأرسله فعل lalu, lantas. Okey. Lalu si ayah dia memutuskan Umar bin Abdul Aziz ila al-Madinatil Munawwarah, ke negeri Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey, tujuan apa? Limujalasati ba'd as-sahabah. Untuk dia duduk duduk dengan makna duduk menuntut ilmu lah. Okey, bersama dengan sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kata mujalasah ialah masdar. Okey. Fi'ilnya disebut sebagai jalasa. Okey. Jalasa datang mengikut wazan fa'ala yang dibincang itu. Okey. Fa'ala salah satu masdarnya ialah mufa'alatan. Mufa'alatan. Okey. Jadi kalau jalasa, masdarnya dikias kepada wazan ini, mujalasatan. Begitu. Jadi yang tanya kita, ini fi'il, namanya fi'il madhi. Okey, ada berapa huruf ni? Ada 4. Mesti masdarnya masdar kiasi. Sebab lebih daripada 3. Okey, ini masdar. Masdar kiasi. Apa wazannya? Mufa'alatan. Okey. Baik. Raghbatan fil ilmi wal adabi. Kerana gemar. Okey, sebab apa dia hantar untuk duduk bersama dengan sebahagian sahabat? Kerana gemar kepada ilmu dan juga adab. Ayahnya dan anaknya sendiri orang yang suka kepada ilmu dan juga adab. Perkataan raghbatan juga masdar. Okey, tapi masdar yang terhasil daripada fi'il yang bilangannya 3 huruf. Okay, raghibah. Raghibah. Okey, raghibah ada beberapa makna. Okey, kalau kita baca raghibah fi, digandingkan dengan fi, maknanya gemar, suka. Kalau digandingkan selepasnya raghibaan, makna benci, tak suka, tak gemar. Jadi dalam Al-Quran ada sebut wa may
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Dan sesiapa yang benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, tak lain tak bukan Allah kata dia itu ialah orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Kataan yarghabu an maksudnya benci. Bagi ya raghiba yarghabu fi maksudnya apa? Gemar. Dalam surah Al-Syarhi, ya, alam nashrah laka sadrak, di hujungnya ada juga wa ila rabbika farghab. Jadi raghiba digandingkan dengan fi, kadang-kadang digandingkan dengan ila, dan juga dengan makna gemar, suka. Wa ila rabbika farghab. Allah kata, wahai Muhammad, setelah kamu dah habis satu urusan, kena teruskan urusan dakwah ini. Dan kepada Tuhan kamulah kamu mesti gemar mengharapkan apa-apa bantuan. Nah, jadi fa'ila wa ila rabbika farghab. Di dalam Quran juga guna ila, tak diganding selepas raghibah. Okey, raghbatan. Jadi bila kita buka dalam kamus, kamu bagi raghibah, mudhari'nya yarghabu. Okey, dia punya masdar ialah raghbah. Antara masdar yang masyhur, dia gunanya raghbatan. Okey. Jadi ini dinamakan masdar qiyas, masdar sama'i. Kerana madinya ada berapa? Ada 3 huruf. Okey. Hatta qala anhu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hatta qala anhu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Umar bin Abdul Aziz. Dia kata apa? La ara qawla ahadin min at-tabi'in hujjatan illa qawla Umar bin Abdul Aziz. Ulang balik. Qala apa? Dia kata apa? La ara qawla ahadin min at-tabi'in hujjatan illa qawla Umar bin Abdul Aziz. Maknanya apa? La ara, saya tidak lihat, qawla ahadin, perkataan seorang pun dari kalangan minat tabi'in, at-tabi'in, hujjatan, yang boleh dijadikan hujah yang kuat. Okey, illa melainkan qawla Umar bin Abdul Aziz. Okey, melainkan kataan adapun kenyataan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, dalam kenyataan dia, ada perkataan dia, ada hujah yang kuat. Tazawwaja Umar bin Abdul Aziz Fatimah binata ammihi Abdul Malik bin Marwan. Tazawwaja. Okay, tazawwaja maksudnya berkahwin. Tazawwaja. Okey, kata tazawwaja ta zai waw jim. Dia datang mengikut wazan tafa'ala. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tazawwaja mudhari'nya ialah yatazawwaj. Okey, tazawwaja yatazawwaj. Maknanya berkahwin. Jadi Umar bin Abdul Aziz berkahwin dengan Fatimah, anak perempuan kepada pakciknya, iaitu sepupunya lah. Okey, pakciknya bernama Abdul Malik, juga seorang khalifah pada zaman kerajaan Abbasiyah, Umayyah, bin Marwan. Okey, fakanat mithalan lizawjatil muslimati wal mar'atis salihah. Jadi Umar bin Abdul Aziz berkahwin dengan sepupu. Nah, dengan sepupu dia yang merupakan anak kepada pakciknya. Pakciknya bernama Abdul Malik bin Marwan, juga seorang khalifah.
Okey, dia berkahwin dengan anak khalifah. Okey. Namanya siapa? Fatimah. Jadi bila dia kahwin, Fatimah ini seorang isteri yang sangat bagus. Jadi ayat ini berbunyi fakanat mithalan. Adalah si Fatimah itu merupakan contoh yang terbaik. Lizaujati al-muslimati. Contoh yang terbaik sebagai seorang isteri muslimah dan perempuan yang sangat-sangat baik, yang solehah. Okey tuan-tuan. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat ini dahulu. Kita baca 2 perenggan. InsyaAllah pada malam akan datang kita akan sambung perenggan yang berbaki dan kita akan bincang sedikit latihan. Ada 2 muka surat latihan yang menyusul selepas itu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Ya, jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah jumpa lagi. Baik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Ila liqa. Hai, tak tutup lagi.